سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam sesi rakaman tazkirah untuk Masjid Sarjana Utama Sungai Buloh. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam bulan Rejab, yang merupakan gerbang kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam bulan Rejab ini kita diberkati sebagaimana doa yang sentiasa dipanjatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan pada kami dalam bulan Rejab, berikanlah keberkatan kepada kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk berada di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita masih berada di dalam bulan Rejab, maka adalah baik untuk kita memperingati satu peristiwa yang penting yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita menceritakan kisahnya secara detail, maka ia bukanlah dalam sesi yang sangat singkat, yang dalam masa 10 ataupun beberapa belas minit ini. Kita perlu pada satu sesi yang agak panjang, tetapi suka untuk saya dalam tazkirah yang ringkas ini untuk kita mengambil beberapa noktah yang penting dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, di mana peristiwa Isra' ialah peristiwa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Manakala peristiwa Mi'raj pula ialah peristiwa pendakian ataupun naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa sampailah ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum turun kembali dan kembali semula ke Makkah. Alhamdulillah, noktah yang pertama, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku, situasinya ketika berlaku peristiwa ini, para ulama menyebut ia berlaku pada tahun ataupun disebut sebagai Amul Huzni, pada tahun kesedihan yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat era pertama berdakwah, Nabi berhadapan dengan pelbagai rintangan, pelbagai tribulasi, mehnah, ujian dan sebagainya, sehingga pada tahun berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlakunya kematian dua orang yang dikira yang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, isterinya Khadijah, yang keduanya bapa saudaranya Abu Talib. Walaupun beliau tidak Islam, tetapi dia mempertahankan anak saudaranya dalam usaha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada kematian dua benteng utama ini, maka orang kafir musyrik melakukan pelbagai tekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelbagai kesakitan yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam suasana yang seperti ini, Allah ingin menyuntik kegembiraan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa Isra' ini di dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam daripada Masjidil Haram di Makkah sehingga sampai ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati kawasan yang ada
di sekitarnya untuk kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda kebesaran dan keagungan kami. Sesungguhnya ia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini peristiwa Isra'. Peristiwa Mi'raj disebut di dalam surah yang lain di samping hadis-hadis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan itu Nabi diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa-peristiwa yang memberikan keyakinan kepada hati Nabi, peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di samping bertemu dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itu noktah yang pertama, suasana berlakunya Isra' dan Mi'raj ini. Noktah yang kedua ialah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Allah ingin menggambarkan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana Nabi menerima tekanan yang pelbagai daripada musuh-musuh Islam, daripada orang-orang musyrikin, tapi Allah nak menggambarkan kepada Nabi, memberikan keyakinan kepada Nabi, memberikan kegembiraan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekiranya seluruh penduduk bumi ini menekan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikat tetap bersama mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperjalankan Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi diperlihatkan syurga dan segala keindahan yang ada di dalamnya. Nabi juga diperlihatkan tentang neraka dan balasan orang-orang yang derhaka kepada Allah, orang-orang yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan suntikan ataupun memantapkan keyakinan yang telah ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maha agung Tuhan, maha agung Allah Subhanahu wa taala yang mampu dan berkuasa untuk memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar daripada Mekah sampai ke Palestin dalam satu malam, tetapi naik sampai ke langit yang ketujuh, sampai Sidratil Muntaha, dan pulang semula ke Mekah dalam satu malam. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berkuasanya Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan kejayaan kepada Nabi sekelip mata. Tetapi sunnah Allah Subhanahu wa taala para nabi dalam usaha dakwah mereka berhadapan dengan pelbagai rintangan dan halangan. Itu noktah yang kedua. Noktah yang ketiga, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada Nabi satu kewajipan yang sangat penting. Kewajipan yang semua kita tahu, iaitulah kefarduan salat. Menggambarkan kepada kita betapa pentingnya salat ini, yang merupakan mi'rajul mukmin, bagaimana seorang mukmin untuk mendaki ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat ini, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ibadah salat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima sendiri daripada Allah Subhanahu wa taala, yang akhir sekali menjadi kewajipan kepada kita sebagai seorang mukmin untuk melaksanakan tanggungjawab solat ini, dan kita tidak mengabaikannya, melainkan keuzuran-keuzuran yang diberikan di dalam agama kepada orang-orang yang diberikan keuzuran tersebut. Sebagai seorang lelaki, walau dalam bagaimana keadaan kita sekalipun, sesibuk mana kita sekalipun, maka kita dipertanggungjawabkan untuk menjaga ibadah salat ini. Kerana ia adalah satu ibadah yang sangat penting yang menjadi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini mengajar kita tentang perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga noktah penting ini saya kira cukup untuk menggambarkan kepada kita betapa penting dalam masa yang ringkas ini peristiwa Isra' dan Mi'raj ini untuk kita hayati saban tahun, sentiasa kita menghayatinya, menggali ibrah-ibrah daripada peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena balik, rujuk kembali
kitab-kitab yang menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj, menggali ibrahnya, mengambil pengajaran daripada peristiwa ini, seterusnya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dan menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang boleh menjebakkan kita ke dalam kebinasaan hidup di dunia dan juga di hari akhirat. Dalam masa dan tazkirah yang ringkas ini, saya kira cukuplah sebagai pengisian sebagaimana yang diminta oleh Jawatan Kuasa Masjid Sarjana Utama. Apa yang penting tuan-tuan, rakaman ini diadakan supaya dapat memberikan pengajaran ataupun pedoman kepada kita semua, dan dalam masa yang sama untuk kita sama-sama memberikan sokongan dan dukungan kepada Masjid Sarjana khususnya dan semua masjid-masjid yang berada di Selangor ini, infakkan sedikit daripada harta yang kita ada kepada masjid dan juga jalan-jalan fi sabilillah. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.